Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari Waalaikumsalam ni warahmatullahi wabarakatuh. hari ni kita bersama dengan wakil kita iaitu Haji Razmi. Haji, sihat Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana PKP ni? Ya, Okey. okey lah duduk di rumah je lah. Kadang-kadang nak keluar pun keluar sekejap-kejap je. Apa aktiviti Haji kat rumah? Aktiviti di rumah ni, kalau kita PKP ni ada agak hikmah. Kadang-kadang kita sembahyang, kita berjemaah, kita jadi makmum. Sebelum ni, bila di rumah ni kita sembahyang, kita kena jadi imam lah. Nak mengimamkan ahli keluarga. Betul-betul ni dekat puasa hari ni. Nak kena tarawih semua kita nak kena jadi imam lah. Ada hikmah, ada hikmah. Semua yang Allah Ta'ala buat tu semua ada hikmah. Betul Haji, betul. Ya, kita reda je lah. Kita ni hamba. Betul. Kita kena akul je lah. Ya. Okey, untuk hari ni kami akan kita bersama dengan Haji Razmi. Okey, sedikitlah intro untuk awal ni. Saya minta Haji untuk perkenalkan diri Haji lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razmi bin Yusof, Mutawih Tiram. Saya berkecimpung dengan Mutawih Tiram ni sebagai freelance lah, part time. Dengan Tiram, saya mula join dengan Tiram lebih kurang dalam 2017. Sebelum tu saya bergerak dengan travel kecil. Sebelum saya join dengan Tiram ni lah, lebih kurang dalam 5 tahun. Kayaknya lama jugalah Haji berkecimpung dengan Tiram ni. Dengan Tiram ni 2017. Tapi sebelum dengan Tiram pun dah lebih kurang dah 5 tahun saya dengan travel kecil lah. Kami bergerak sendiri. Habis tu sebab saya je takut sebab banyak kes kan dengan travel kecil ni kita pakai masasah. Habis bila pakai masasah ni banyak kes yang sangkut di airport. Jadi bila sangkut di airport ni yang nak kena ni kita, bukan kata travel agent. Jadi bila fikir balik tak payahlah, kata bila tengok Tiram saya pun dah masuk kursus Tiram. Saya sebelum masuk kursus Tiram saya daripada ekonomi Mutawih. Saya dengan ekonomi Mutawih. Saya daripada ekonomi Mutawih. Ekonomi Mutawih kurang 2 tahun lebih saya dengan lepas dah habis kursus, dah habis peperiksaan, dah dapat result, saya hantar dekat pada Tiram. Tiram pun alhamdulillah dapat dengan Tiram lah. Sebab kalau tak ada CJ daripada akademi, susah juga kita nak jadi mana-mana dengan travel agent ni. Betul. Jadi lain satu dengan Tiram ni, bila saya buat travel kecil ni, kami tu travel agent kecil ni, hidup kami sekolah tu, hotel-hotel baca Asyam, hotel memang jauh. Kalau lebih kurang kalau kami keluar subuh, kami balik tu lepas duha balik, duduk kat hotel, tidur dekat lepas makan tu kami tidur. Lepas tu Zohor kami keluar Zohor kena je balik Malaysia. Memang jauh hotel daripada, kalau siapa tahu Miss Fala ni, mutih lama ni tahulah dulu Tiram duduk dekat Bukit Abjad dulu. Sebelum kita move dekat Safa, dekat hotel Safa tu. Yang tu pun bukan jauh juga. Tapi kami kat Miss Fala lagi jauh. Kira kalau nak pergi tu, kalau yang mana tak larat tu, kalau nak balik memang letih lah. Letih perjalanan sebab di Mekah Madinah tu dia punya cuaca tu memang beza. Kalau nak berjalan tengah hari tu apa-apa sajalah. Kalau macam jemaah yang baca jemaah huzur kursi roda tu lagi kesian nak tolak tu, bukan kata macam dekat kalau hotel Safa tu kita turun tu memang dekat lah. Terus kita masuk Masjidil Haram memang berbalik lah kalau dengan harga dengan kedudukan hotel. Untuk ke Masjidil Haram tu memang dekat sangat. Sebab baru ni pun saya berjemaah pun duduk dekat Hotel Masa pun saya cakap, Hotel Masa tu memang dah paling dekat. Kalau bagi travel kecil tu, kalau duduk kat Hotel Al-Masa memang bagi mereka memang dekat dah. Sebab memanglah nampak, nak jalan tu nampak jauh sikit lah. Tapi tak jauh, memang tu nampak. Tapi nak jalan tu sebab kita tak boleh ke depan. Sebab Jabal Qubis tu, Istana Salman tu depan tu, kita kena lencong sikit ke kiri tu. Tapi alhamdulillah lah memang dekat. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam ya Cik Diana. Cik Dina. Saya dari Tira Travel Singatan ni. Haji ingat ngikut ke tak ingat dah?
Ingat, Tok Fiz dengan Tani ingat insyaAllah. Okey, boleh tak Haji kongsikan boleh tak Haji kongsikan pengalaman haji bawa jemaah-jemaah umrah kita? Ada tak cerita-cerita yang menarik ke yang selalunya jemaah nak dengar kan? Macam itulah lebih kurang. Okey, pengalaman saya yang mula-mula sekali yang tak dapat saya lupa. Pertama kali saya dapat bawa jemaah tiram. Pertama kali lah dia bawa jemaah tiram. Lepas sampai di airport tu, pengalaman yang paling orang kata mendebarkan lah, mendebarkan dan mencabar. Lepas kami dah check in, dah susun beg semua, dah buat elok, dah cantik dah. Dah masuk dalam flight, jemaah pun dah tunggu dalam flight, dah masuk dalam flight. Lepas tu flight tak boleh terbang. Flight Saudi melalui kerosakan. Tapi yang paling mendebarkan, flight dah masuk dalam take off lah. Memang nak fly. Tapi dalam dia nak fly tu enjin mati. Bila enjin mati dia keluar balik, dia sampai dekat terminal tu, depa try uji sekali shutdown satu kapal, depa on satu, depa try sekali pun benda yang sama. Jadi tu memang benda yang mencabarlah. Sebab lepas tu kami nak kena keluar daripada flight, kami nak kena tunggu dekat waiting tu, kami kena tunggu sampai flight okey. Lepas kami tunggu, yang paling kesian tu jemaah-jemaah yang uzur, jemaah yang punya umur. Sebab kalau kat KLIA 2, kat tepi tu ada tempat, ada lah orang tanya tempat makan, apa semua kedai-kedai makan kan. Tapi kalau yang dekat KLIA, bila kita masuk dalam tu, nak minum air pun tak boleh. Sebab kita nak masuk air dalam tempat tempat menunggu pun tak boleh masuk. Jadi kesian lah. Jadi kami nak kena, orang kata jadi serupa smuggling lah. Kena smuggle ayak tu masuk, kesian yang untuk dekat jemaah-jemaah yang uzur tu. Lepas kami tunggu, dapat announcement kata sementara nak tunggu flight, mereka bagi voucher untuk makan. Tapi bayangkanlah masa tu dalam flight tu lebih kurang dalam 300 lebih. Tapi yang makan tu terhad. Kami nak kena keluar pergi beli makan. Lepas kami nak keluar, mereka kata flight nak jalan. Masuk balik pula kat dalam. Lepas masuk kat dalam, tunggu. Dia Saudi umum kata kapten tak berani nak fly. Memang dapat lampu hijau lah untuk fly. Tapi kapten cakap dekat engineer, dia kata yang nak bawa dia. Kalau in case kalau kereta mati tepi jalan, boleh kita tolak ke tepi. Kalau flight, kalau mati enjin di atas tu, memang dia tak tolak ke tepi, dia tolak ke bawah terus. Jadi kapten tu sembang dengan jemaah lah dekat luar. Dia kata macam ni kita jangan ambil risk, baik kita minta Saudi sediakan hotel. Jadi yang mencabar tu semua beg tu nak kena keluar balik, kami nak kena punggah beg. Jadi tempat yang rider tu nak kena ambil beg, susun dalam bas. Lepas dah susun dalam bas, duduk di hotel. Di hotel ni jemaah memang tidak lena, mutawif memang tidak tak lena. Untuk fikir macam mana ni kami miss satu hari ni. Nak kena convince, kita nak kena cakap dengan jemaah, kita nak tenang sebab kita dah rugi satu hari pasal tu. Sebab besok nak fly. Lepas tu nak kena duduk, nak kena sembang dengan jemaah, kita kena terang jemaah, kena bagi kudang ke jemaah. Jemaah akan tanya kita sebab mutawif ni kita jadi serupa sekarang ni kalau kita nak COVID, kata front line. Mutawif ni front line lah. Sebab kita akan berdepan dengan jemaah. Kalau apa-apa jemaah takkan telefon di pejabat tiran, dia akan tanya on the spot dekat mutawif kena jawab. Kami nak kena habaq kami nak kena cakap dekat jemaah, kami kena habaq kata nasib baik kita, Allah Taala uji kita di bawah sebelum uji kalau di atas macam mana keadaan kita. Tak tahu kita boleh jumpa ahli keluarga, kita boleh jumpa sanak saudara, mungkin yang tu kali terakhir kita jumpa. Macam-macam lah nak kena psycho jemaah. Sampai jemaah berikut, tidur lena, nak kena pujuk. Lepas tu besok pula pagi pula nak kena kontak dengan airline. Nak kontak dengan airline, nak tanya flight mana kita nak terbang balik ke sana. Habis tu airline jumpa dekat hotel berbincang dengan, sebab pasal package yang pertama kali tu saya pergi dengan tak salah saya Ustaz Haji Mustaqim, orang lama lah daripada Johor. Kami duduk bincang, yang saya tengok Indonesia punya jemaah setengah terbang, setengah tak terbang sebab mereka transit di sini.
Sahabat kami yang berpakat lebih kurang dalam 80 jemaah lah, 85 jemaah. Dia kata kami nak terbang sekali, kita terbang berasingan. Jadi Saudi cadangkan kami naik flight daripada KLIA, masuk ke Riyadh, daripada Riyadh masuk ke Madinah. Maksudnya transit di Riyadh. Lagi satu cabaran, kita nak kutip pula beg tu, nak susun balik dalam bas, daripada bas tu nak kena naik ke atas, kita nak kena buat tagging balik. Jadi kerja tu memang mencabar. Nak kena buat kerja 2-3 kali. Habis dah sampai, dah daripada sini kita alhamdulillah dapat flight ke Riyadh. Sampai ke Riyadh, flight pula tak boleh landing. Memang cabaran. Kami kena ribut. Kami kena ribut memang dahsyat. Memang kami yang jemaah, ada jemaah yang menangis dengan kita yang ni pun untuk teringat keluarga di rumah dah pasal tu. Memang cabaran. Flight memang tak landing, memang bergoyang flight. Tu saya kata lah, tak boleh nak gambarkan macam mana keadaan kami dalam flight macam tu. Kena ribut teruk dekat Riyadh. Flight tak boleh turun, dia kena pusing ke Damam. Pusing ke Damam, flight landing di Damam, kami sampai di Damam tu, kami serupa orang kata macam flight tu kena hijack. Tak boleh keluar, tak boleh turun. Kami duduk dalam flight dah. Flight matikan enjin semua. Dia duduk dalam flight, cuma dia buka aircon, cuma minum air sejuk lah. Tak ada makan lah. Makan 2 kali tu dia bagi. Tak ada makan extra dah. Kami tunggu kat Damal lebih kurang dalam 6 jam. Sampai ribut di Riyadh tu reda. Baru kami fly balik, turun kat Riyadh. Sampai dekat Riyadh, kami 2 jam, kami dah flight tak tukar, flight yang sama. Jemaah daripada Riyadh semua dah turun dah, penumpang Riyadh. Daripada Riyadh pun kita orang ke Madinah. Sampai di Madinah lepas subuh. Maksudnya kami rugi 2 hari. Memang mencabar. Habis tu kami program kami di Madinah, memang kami tinggal 2 hari saja. Terpaksa memang kelang kabut. Pagi tu juga nak berjemaah, buat ziarah dalam, nak tunjuk tempat, sebab besok kami dah nak buat ziarah luar. Lepas ziarah luar tu kami dah nak berangkat ke Mekah. Memang padat sangat bahasa tu, memang mencabar. Memang bahasa tu pun kita kalau buat jemaah ni, kita tak nak bayangkan. Saya sampai di sana tu, dah lah sampai subuh. Pengalaman yang terdapat dulu dah sampai subuh. Lepas subuh, dah hantar bilik, masuk hantar tak bilik, adalah orang kata kita buat jemaah ni, kita tak tahu. Ada jemaah yang VIP, ada jemaah yang biasa-biasa. Kadang-kadang yang VIP ni dia tak kata VIP, dah sampai sana baru dia mengaku dia ni pengarah sekian-sekian. Tak mana sebut lah. Dia bayar bilik berlima tapi dia mau bilik berdua. Tak pening. Sampai saya kata apa dekat dia ni pengarah jabatan. Dia dengan bini dia tak mau masuk bilik berlima, dia nak masuk bilik berdua juga. Kata kami tak mau, kami dah bilik berdua sebab kami bayar bilik berdua. Jadi saya nak telefon ke sini pun tak boleh. Saya nak telefon ke HQ pun dengan Haji Salim pun tak boleh. Jadi saya sampai saya tu pujuk tak boleh, sampai saya hilang Sabak. Saya kata kalau Haji tak mau masuk tidur, tak apa Haji tidurlah dekat lobi sampai saya dapat kontak HQ. Saya nak masuk bilik, saya nak mandi, saya nak rehat. Tapi alhamdulillah lah. Last sekali apa yang dia fikir tak tahu, dia main ke bilik saya, dia tahu tak apa, bilik berlima pun berlima lah. Saya lepas tu saya tanya, Haji dah berapa kali dengan tiram? Dia main kali keempat. Dia kata kali keempat main dengan saya, kali keempat tu jadi benda yang sama. Saya kata bukan tiram yang masalah, mungkin Haji ni yang masalah. Lepas tu saya minta receipt. Daripada Haji. Saya kata Haji bagi receipt, saya nak tengok. Sebab saya nak, abang dia saya nak tangkap gambar, saya nak hantar dekat HQ, nak minta bilik berdua. Dia bagi receipt dekat saya. Saya dapat receipt yang berdua, yang lawyer tu duduk suami isteri tu. Bila saya tengok harga, memang tak sama. Harga dia bayar tu bilik berlima. Tapi jemaah nasib baik, jemaah semua masuk belah saya. Saya kata Haji jangan tuk tipu, tempat yang baik, tempat yang mulia, tuk penipu macam ni orang kata Tuhan laknat apa. Jemaah cakap, saya tak cakap. Jemaah cakap. Jadi saya kredit dekat saya lah. Sebab jemaah masuk belah saya kata Haji janganlah macam tu. Haji kita main tempat elok. Kita main bukan kita nak bilik berdua ke bilik berlima. Kita main ni nak buat ibadat. Kalau ingat bilik berlima, ambil Haji P nak pergi makan angin. Macam-macam lah jemaah backup saya. Sampailah dia pun malu, sampai balik terus baik dengan saya malam ni. Pengalaman saya tak dapat lupakan lah, pengalaman dia betul-betul. Yang ni betul-betul punya ni. Tapi Allah Ta'ala alhamdulillah lepas bagi saya Madinah, kerja kami semua mudah. Sampai kami balik semua mudah. Alhamdulillah. Kalau kata pengalaman mana?
Macam mana pula? Pengala- Ada pengalaman mana? pengalaman ni bawa jemaah ni banyaklah. Jemaah yang bila kita bawa ni, yang pengalaman paling seronok ni bila jemaah cakap terima kasih. Bila benda yang susah ni yang mutawif nak buat ni, bila kita boleh bawa jemaah buat, misalnya macam begitulah yang kemudian kadang-kadang saya ni bila ada masa terluang, saya bawa jemaah ni untuk jemaah kata nak kucu jaswat. Saya kata tak apa, kita pergi, kita duduk situ, kita tenang fikiran, kita sembahyang, buatlah sunat apa nak sembahyang, tapi janganlah buat sunat tahiyat masjid sebab kita kat dataran, kita bukan sebagian dari masjid. Buatlah sunat taubat ke sunat apa pun nak buatlah. Saat ni kalau kita tengok ada ke lapangan, kita minta doa, kita masuk Ismail. Kita kalau dapat kucu jaswat, kita masuk. Tapi alhamdulillah malam tu saya kenangan paling manis malam tu, saya cakap dekat jemaah, saya kata siapa nak santai-santai lah dengan saya dekat matap tu, dekat depan Kaabah tu, dalam pukul 11.30 memang saya free, tak ada jemaah masuk. Saya kata sebab mutawif ni tak boleh awal, saya tak boleh covid awal sebab apa, saya takut ada jemaah masuk, tugas-tugas jemaah nak sambut jemaah, nak sambut tetamu. Sebab mereka kata siapa saya nak kena sambut. Saya kata jemaah tiram, mutawif tiram ni dia tak ada turun tangga, dia akan terjun. Jadi jemaah kami kena sambut, tak sambut mereka jatuh. Yang tu kami kena sambut. Jadi mereka kata kenapa lah, kita cakap dalam melawak lah. Dia kata mereka tak turun tangga, kami semua kena terjun. Dia kata kita kata turun tangga, tapi jemaah kemudian semua mereka terjun ke tingkap. Jadi kita nak kena sambut mereka, tak sambut saya jatuh, saya susah. Jadi kita ni dengan jemaah ni kita kena melawak, kita kena sembang banyak, kita kena ramah. Mulut ni kena, orang kata mulut, orang kata mulut hebat. Mulut hebat, kita kena mulut ni kena banyak dengan jemaah. Kita jangan kita pergi sengap. Kita ni jadi penghibur sebab saya kalau nak pergi sana pun saya abang dekat jemaah. Kita ni lah keluarga kita sebab kalau 44, 45, yang ni lah keluarga kita sebab tak ada orang lain dah. Kalau susah senang pun kita jangan fikir grup lain, kita fikir grup kita ni. Sebab nak melawak ke, susah ke, sakit ke, ada apa-apa masalah ke, kita saja. Kadang-kadang mutawif terap mungkin yang lebih tolong, kadang mutawif sibuk. Jadi kita kena menolong antara satu sama lain. Kalau kita tolong pun di sana tetap dapat ganjaran. Jadi saya habaq dekat jemaah, saya kata kalau siapa jemaah yang nak inginlah nak santai-santai dekat Muattab, jom kita pergi. Masa tu setengah daripada jemaah tu tunggu saya. Depa tunggu sampai lena dekat sofa, kesak nak sambut jemaah apa semua. Tapi saya waktu terang, saya kata pukul 11 kalau jemaah. Tapi kalau betul-betul nak pergi niat nak pergi tu, tunggu saya dekat lobi hotel. Saya pun lepas ni saya ingat, dah pukul 11 mungkin jemaah dah tak tunggulah. Saya naik tu jemaah tunggu sampai lena kat sofa. Kesian kat saya. Mungkin kesian dekat jemaah. Saya kata minta maaf saya lambat. Jom kita pergi dekat dataran, duduk kat dataran, depa buat solat. Nak buat solat apa pun buatlah solat, kita pun buatlah solat hajat, mintalah pemudah untuk bawa jemaah ni. Lepas buat solat, masuk Haji Ismail. Kami alhamdulillah dapat masuk Haji Ismail, dapat pegang Kaabah, dapat semua jemaah, setengah daripada jemaah saya tu dapat. Tapi ada lah jemaah kata, dia kata kami dah main, yang biasa pernah main lah. Yang jemaah pertama kali ni senang, kita cakap apa pun okey. Yang pertama yang 2-3 kali nak kucuk jaswat. Tak dapat depa ni akan kata payah kami main 2-3 kali dah tak dapat, takkan nak boleh pergi kot. Saya kata tak apa, jom kita pergi, kita duduk kat dataran. Duduk, lepas tu saya tengok bila dia jemaah ni masuk pecah lebah. Bila kadang-kadang dia masuk satu grup tu, dia masuk ramai sekali, lepas depa dah tahu habis semua, depa akan ke syai. Jadi akan ada ruang kosong. Saya kata mungkin ruang kosong ni mungkin kita boleh masuk pergi ke kucuk jasmine. Jom kita kucuk aja sebab. Jom kita masuk sikit-sikit. Tengoklah yang tanker-tanker badan besar-besar tu, kita jagalah yang jemaah kecil-kecil ni, kalau jemaah perempuan-perempuan ni kita jagalah. Alhamdulillah semua dapat kucuk malam tu. Yang saya buat nenek satu nek tu umur 80. Dia kata alhamdulillah dia balik kampung. Dia kata nanti orang kampung tanya dapat tak kucuk. Dia kata yang tu kenangan paling ni. Sampai dia nak peluk, saya kata nek jangan peluk saya bukan cucu. Sampai terlalu seronok tu kan. Lepas tu dia keluar dia duduk dekat ni, dia ada sampai menangis. Dia kata kami tak sangka dapat kucuk. Dia kata benda ni kata sunat saja, bukan kata jangan taksub. Dia kata jadi dia kata benda yang susah ni yang tu lah yang jemaah yang memang apa di sana memang teringin nak kucuk.
Bukan kata ni saya setuju lah. Biar dah pergi dengan jemaah, dah jemaah dapat, kita ada peluang pun kita ni lah. Lepas tu mereka keluar, mereka sembahyang sunat syukur, mereka syukur apa semua, mereka balik. Kami habis pukul 3 pagi. 3 pagi balik, ada jemaah tak mau balik, mereka nak buat, mereka dah lah, mereka nak tunggu di masjid, tak apa. Besok malam tu, jemaah mesej saya, dia kata tak adil, sebab setengah jemaah dapat, setengah jemaah tak dapat. Saya kata, Allah, saya kata, kalau malam dia kata kami rugi, malam tu menyesal kami tak pergi. Tak bawa saat ni, kata, saya fikir macam tak bawa pula saat ni, kata, saya berat sebelah pula, saya kata jom. Tapi saya kata malam ni, saya tak berani nak confirm, nak kata boleh, sebab malam tu malam Jumaat. Malam Jumaat ni, Saudi semua cuti, mereka akan masuk. Malam tu semua, memang biasanya Jumaat ni malam, hari Khamis malam Jumaat tu, memang dataran penuh. Saya kata memang saya tak berani. Kalau Hijaz Ismail tu, insya-Allah. Bawa lah. Bawa malam tu Hijaz Ismail, cuma yang dapat kucuk malam tu saya bawa dan dapat kucuk 2 orang ke 3 orang, saya lupa. Tapi lu kenangan manis bila balik mai jemaah tu mesej saya, abang kami ada adik-beradik nak pi, tapi kami tak mau pi dengan orang lain, nak pi dengan saya juga. Saya kata dengan tiram ni tak boleh nak cakap kata confirm boleh pi dengan saya. Sebab kalau daftar ni mutawih ni tiram yang letak nak pergi dengan siapa, bukan boleh kata nak pergi tu confirm dengan saya. Saya buat yang tu lah kat jemaah. Yang ni lah kenangan yang manis sebab boleh buat jemaah. Orang kata bagi jemaah puas hati. Yang tu lah orang kata kenangan yang paling seronok lah. Kalau balik tu banyak bunyi, banyak yang tak puas hati. Kita pun sebagai mutawih ni rasa tak seronok. Tapi kalau jemaah ni balik, terima kasih banyak kat kita rasa seronok. Sebab rasa macam tugas kita ni dihargai. Rasa puas. Okey Haji, soalan seterusnya. Apakah cabaran-cabaran yang berlaku semasa bawa jemaah lah dekat Mekah dan dekat Madinah tu? Okey, kalau jemaah biasanya kalau yang kita bawa jemaah ni, cabaran-cabaran yang kita hadapi semasa di Mekah, di Madinah, saya cabaran di Mekah ni pada ni kurang sebab macam beg hilang, jemaah sesat, bukan jemaah hilang, jemaah sesat. Hilang ni kita jangan kata hilang. Hilang ni memang kita tak tahu lah apa ni, tapi jemaah sesat. Belum adalah jemaah yang tak balik. Kita tanya yang grup-grup lain sebab apa yang saya sebelum saya nak terbang ni, jemaah saya banyak saya pesan. Sebab di name tag saya letak, kita buat extra apa yang kita belajar dekat tiram, khusus kat tiram. Habis tu sebelum kita terbang, kita tengok yang mutawih lain, apa kelebihan yang kita boleh ambil info. Daripada info tu kita ambil untuk knowledge kita. Walaupun jangan kata mutawih senior ke, mutawih kanan ke, mutawih lama ke, ada benda yang kita kekurangan yang kita boleh ambil daripada mutawih baru. Contohnya macam bag. Macam bag saya ni memang ada tag airline, tag tiram, habis tu jemaah akan letakkan mereka punya ribbon tu kan, ribbon untuk pengenalan bag mereka. Tapi untuk saya sendiri, saya akan letakkan tag saya sendiri di bag. Contohnya nama mutawih, hotel di Madinah, hotel di Mekah, nombor telefon mutawih, habis tu bag jemaah, nama jemaah, nombor telefon jemaah, semua saya letak di situ, di tag bag saya tu. Bag situ dengan bag satu jemaah saya bagi 2 tag. Kalau bag tu tertinggal ke ataupun di mana-mana pun, buat tengok tag tu dia dah dah. Ni tag ni jemaah siapa punya, mutawih mana punya. Sebab saya tak ambil style ikat ribbon. Sebab ikat ribbon ni kadang-kadang bag tu mereka nak kena tanya, nak ambil foto, nak masuk dalam grup. Mutawih mana ni, jemaah siapa punya. Saya daripada situ, hotel pun kalau tengok dia boleh tahu dah mutawih mana, dia boleh ke telefon terus. Habis tu macam jemaah saya pun saya letakkan, saya buat stiker asin, hubung nama saya dengan nombor telefon di base tu yang waterproof tu. Memanglah kelak model sikit. Saya pesan dekat jemaah-jemaah kalau di Mekah atau di Madinah, kalau tersesat, jangan panik. Jangan susah hati. Sebab di Mekah, Madinah, jemaah tiram ni memang banyak. Saya bawa jemaah-jemaah tiram-tiram kecil ni, jemaah dia sebab kami ni terbang mungkin 6 bulan sekali. Jemaah lain macam tiram ni jemaah sentiasa ada.
saya pesan ke jemaah, kalau tersesat, duduk dekat sini, tengok kalau ada yang galah beg tiram tu, habaq kata saya jemaah tiram, saya tersesat. Boleh tak ikut jemaah ni balik ke lobi hotel, duduk ke lobi hotel, minta jemaah tu telefon mutawih dia, habaq kat mutawih minta telefon mutawih minta telefon saya. Abang kata sekian, jemaah sekian, minta telefon mutawih Razmi, jemaah ada di lobi. Jadi kerja tu senang. Jadi apa-apa pun sebelum nak terbang tu, info tu mustahak kena pesan kat jemaah. Yang untuk jadi masalah ni, jemaah sesat, jemaah ni, jemaah tu, mutawih tak pesan dekat jemaah. Bila dia terputus, antara mereka tu terputus, jadi dia akan panik. Mustahak yang ni kadang jemaah yang kali kedua, kali ketiga ni dia panik. Bila dia keluar dia tak nampak dah bangunan, hotel. Jadi itulah macam saya kata, kalau macam saya pun banyak belajar daripada bila pergi sekali tengok mutawih ni buat macam ni, mutawih ni baik. Kalau benda yang elok tu kita ambil, kita belajar tambah ilmu. Jadi kadang-kadang macam keluar daripada hotel, habaq dekat jemaah, ambil gambar hotel, kita nak masuk pintu ni, tangkap gambar pintu ni, handphone bawa, bagi penerangan sebelum kita nak tawaf, sebab kita tak baca Indonesia, kita pakai tudung yang berkala-kala, kita pakai selipang, kita cuma arak saja. Sebelum nak tawaf tu kita buat satu praktikal, pusingan praktikal, habaq dekat sini nak mula, dekat sini nak jalan, saat ni kita dah habis, kat mana kita nak berhimpun. Tengok pintu ni, kita berhimpun sini. Kita jangan fikir lah, kita habis-habis saat ni semua saya akan tunggu dekat situ. Kalau kita berpecah, dekat sini kita nak tunggu. Jangan kita masuk terus kita start buat tawaf. Dekat Syai kita tak boleh, kat Syai tak apa sahabat, kat jemaah kita susah kita nak mecah sebab kita takkan berketuk. Dekat tawaf tu kita akan sentiasa memecah antara satu sama lain. Habis saya kata kalau memecah, jangan kelang kabut nak cari saudara apa. Buat tawaf macam biasa, dalam hati niat, doa banyak-banyak, insya-Allah Allah Taala tolong kita. Sebab kita main caranya elok, kita berhimpun dekat mana kita nak berhimpun. Saya paksa siap. Habis semua keluar, berhimpun dekat sini, semayang dekat sini. Lepas tu kita tunggu semua jemaah, insya-Allah kita tak jadilah macam mula-mula tu bawa kelang kabut, jemaah setengah sesat, jemaah kadang-kadang sampai selepas subuh saya jumpa habis semua jemaah saya. Daripada situlah saya belajar pengalaman yang paling mencabarlah. Saya bawa jemaah pergi buat umrah pertama kali lah. Bawa jemaah pergi umrah sebab kita tak bagi guide dekat jemaah betul-betul. Jemaah semua dah balik hotel, mutawif tak balik lagi untuk cari jemaah dalam Masjidil Haram. Tengok jemaah dah balik hotel, lepas sembahyang subuh saya balik. Saya WhatsApp saya minta update, dia kata dia dah balik dah. Pukul 3 pagi semua dah balik habis dah. Dan kita tunggu di hotel. Tapi di Madinah ni cabaran taklah banyak sangat. Tapi cabaran yang saya kena di Madinah, jemaah bilik saya, pihak hotel panggil saya, dia kata ni ada jemaah, dia kata ni jemaah saya ke, dia kata dalam beg tak ada duit, ada kad dengan IC. Saya kata ke pihak hotel, saya tak berani nak nak ambil sebab ni jemaah saya duduk sebilik pula dengan saya. Saya takut saat lagi dia kata saya ambil duit dia ke, saya curi ke, saya tak mau benda ni. Biar pihak hotel yang panggil dia, serah dekat dia. Biar pihak hotel yang habaq siapa yang serah benda tu dekat dia. Kira jumpa balik lah. Dia punya pemilik, dia punya barang. Dia jumpa beg duit dia dengan kad dengan IC, duit tak ada dah lah. Sebab kalau di Mekah, di Madinah ni, kalau mereka copek, kalau mereka tarik beg duit, mereka takkan ambil barang lain, mereka akan ambil duit saja. Yang lain mereka akan buang. Duit je mereka ambil, yang lain mereka akan buang. Cepat mereka buat kerja macam tu. Yang tu memang kerja mereka. Kita tak kata di sana tak ada pencuri, di sana lagi banyak. Anda tak perasan tu. Kalau macam ada jemaah yang tua-tua yang uzur kan. Ustaz pernah ni tak handle yang jemaah yang sakit ke, yang tua-tua yang uzur tu. Jemaah yang uzur, kalau jemaah misalnya jemaah yang uzur, sebelum nak terbang saya biasanya kami akan telefon dulu jemaah.
Sebagai mudah dapat link, kami telefon dulu. Jemaah kami akan buat grup WhatsApp tu, kami akan tanya dalam ni berapa jemaah yang berkursi roda, jemaah yang ada sakit, jemaah yang memerlukan ubat berjadual, yang tu semua kena tanya siap-siap dalam grup tu. Kalau ada jemaah kursi roda tanya ada tak waris yang ikut sama. Kalau sebab biasanya tiram pun dia takkan ambil jemaah yang jemaah P ni memang tanpa waris, sebab kalau jemaah yang kursi roda ni akan efek dekat mutawif, sebab apa-apa benda di sana ni akan efek kat mutawif. Kalau kita tak alert, benda tu akan come back kat kita. Kalau kita balai-balai pun benda tu akan come back dekat kita. Jadi kita kena prepare siap-siap. Kalau jemaah yang uzur kursi roda biasanya ada waris. Kalau nak buat tawaf, kalau saya kata kalau tak pernah, kena tunggu kita ambil, biasanya kami akan ambil itulah orang yang tolak di sana lah, Indonesia ataupun yang biasanya saya ambil yang door to door lah, senang. Saya ambil door to door, bayar, kita akan arrange daripada sini. Masa nak terbang tu kita akan mesej lah di sana, habaq siap-siap lah. Dekat siapa-siapa tu minta booking siap-siap. Mungkin kalau ada orang untuk nak ambil jemaah yang uzur dekat hotel, sebab kita tak mahu yang jemaah baru. Kalau jemaah yang pernah ni senang, dia boleh bawa mungkin family dia naik kat atas, naik skuter. Yang tu yang murah lah. Tapi kalau jemaah tahun kali ni kita tak upaya, sebab mereka nak naik atas, nak ambil skuter pun mereka tak tahu kat mana. Jadi kalau saya nak tinggal, saya nak pecut mereka, saya nak patah balik pula sekejap lagi, jemaah lain pula ni dia kata terbuang masa. Sebab terutama kalau kita masuk daripada sini, kita masuk Mekah dulu. Sebab masa tu kita tunggu nak dapat kat hotel memang panjang, sebab saya sebab kalau sampai ke hotel, sampai ke Mekah tu, kalau untuk buat tawaf apa semua, saya tak bagi jemaah buat tawaf sebelum kita dapat hotel. Sebab saya tak mau nanti ada kes bila jemaah dapat tawaf dah semua selesai, dia buka ke ihram, mungkin ada najis ke, kita tak tahu. Sebab masa kita tunggu tu lama kan, mungkin buang angin ke, ada, kita tak tahu lah, ada sajalah kan. Jadi saya kata lebih afdal kita tunggu bila hotel tu, kita naik, mungkin kita nak basahkan badan sikit, nak salin ihram ke, lepas tu ambil wudu, berselesa sikit, bagi rehat setengah jam, terus kita boleh buat umrah. Yang tu yang saya galakkan kepada jemaah saya. Saya tak mau sampai sana, bilik tak dapat lagi, terus kita pergi buat umrah. Saat ni balik ada cerita lain pula jadi. Saya memang saya halatkan jemaah benda-benda ni. Kalau kata ada yang sakit dekat sana, kalau ada sakit, kena alami tak kalau? Kalau jemaah sakit di sana tu memang perkara biasalah dekat Mekah, kat Madinah. Kalau dekat Mekah tu kita akan buat jemaah ke hospital. Habis tu kalau ada waris, saya akan urus semualah sampai pendaftaran semua selesai. Saya akan tunggu. Kalau tak ada kerja, saya akan tunggulah. Saya malah dengan jemaah, tanya macam mana, makcik okey ke, kalau tok, saya panggil tok okey ke, nek okey ke, macam mana tok sahabat lah, kita main. Cuma kita cakap, sembang bagi ni, kalau ada family, kita sembang. Saya kata, Haji Mutawif ni mulut ni kena kapung. Jangan kita duduk sana, jemaah duduk tunggu, kita mulut tunggu, last sikit jemaah duduk tunggu, kita lena. Habis pun kita kapung lah, sembang lah, tanya tok nak minum ke, tok nak makan ke, tok mau apa, kita sembang lah, kena benda berapa, benda tak ada pun sembang lah. Saya kira saya pernah sana sampai jemaah sampai terkencing dalam kain, melawak. Sebab jemaah dia kata dia teringin nak makan mi mamak. Dia kata mi mamak, dia kata dekat disaji mi mamak tak sedap. Saya kata tak apa, saya kata nak jadi cerita, saya balik semayang Zuhur, semayang Asar di masjid tu, tengok adalah Pakistan, dia untuk makan mi tak tahulah, dan Tupperware tu saya bawa, saya minta lah sikit kat Pakistan tu. Saya bonek kat hotel, saya kata ni mi mamak. Dia kata mamak mana? Mamak India pure, macam saya kata, daripada India, dia potong udang pun saya memang bawa sepinggan. Dia punya gelak saya, dia kata ustaz memang lawak, memang mangkak, saya tak nak jumpa orang macam ni. Dia kata nak makan mi mamak. Saya kata betul lah mamak India. Saya kata kalau kat Penang kita mamak India. Dia kata saya bawa mi mamak. Saya kata macam tu juga saya buat jemaah, kan dia jemaah sakit pun dia kata hilang, betul nak tunggu tu hilang lah, rasa bosan. Kadang-kadang bila saya tunggu, bila ada jemaah mesej ke apa-apa ke, saya nanti habaq lah, saya kata minta maaf saya ada kerja sikit ke apa-apa, kalau apa-apa mesej saya.
Sebab kita dengan jemaah ni memang busy. Mutawih ni pergi sebab saya abang dekat kadang-kadang pun jemaah abang dekat kami, dia kata Ustaz, mutawih ni kena rehat juga, jangan lebih kurang saat ni jadi apa-apa kami nak balik pun kami tak reti. Kami kan saya abang, kami ni main sini kalau di masjid ustaz depa pergi bangku duduk minum ayak semua depa bagi. Tapi kalau kami keluarga jemaah, kalau kami sampai di Mekah ni jadi terbalik pula dia kata. Jemaah ni kami bagi prioriti. Yang kata ustaz boleh tidur katil, kadang-kadang kami ni di lobi pun kami kena tidur kalau kami tak ada bilik. Apa pun sebab kami ni datang, bukan kami datang sebagai sebagai pelancong ataupun sebagai inilah sebagai jemaah. Kami mai pun jemaah bayar. Kalau jemaah tak bayar, kami pun tak sampai. Takkan kami nak main sorang-sorang, dia kata kalau jemaah tak bayar, kita tanpa kalau tak ada jemaah tak ada mutawih saya abang. Jadi kami kenalah berkhidmat. Tugas kami buat jemaah ni kena berkhidmat. Jadi kita sembang dengan jemaah, bagi tahu jemaah dia, jemaah fikir betul juga. Bagi kita nampak hamba, jangan bagi nampak kata kita ni mutawih ni memang orang nampak kita ni orang kata tinggilah sikit, jemaah nampak kita ni kadang kata, tapi jangan bagi jemaah nampak kita ni terlalu tinggi sangat, depa nak sembang kita depa takut. Kita biar kita nampak rendah tak apa, kita kena hamba sembang depa, melawak dengan depa, biar kita banyak ke jemaah tak apa. Jadi bila depa rapat ni kita apa masalah, kadang-kadang macam jemaah macam jemaah perempuan wanita ada masalah, saya cari mutarifah, saya buat tolong Ustaz terang. Mungkin kadang-kadang jemaah perempuan ni segan nak sembang kita lelaki kan, bab wanita ni. Kita buat mutarifah macam itu. Ada jemaah saya nak sembang dengan saya kata minta maaf, saya tak boleh nak sembang bab perempuan ni. Saya pergi cakap Hajah Maiti. Alhamdulillah masa tu Hajah Maiti ada di Madinah. Saya bawa jumpa Hajah Maiti sembang. Yang ni lagi afdal. Saya kata nak sembang saya ni susah saya kata. Tapi kalau bawa jemaah kita ni mudah ni banyak mencabar. Sebab apa? Kadang-kadang main tengah malam jemaah beli barang, satu barang 10 rial. Kita beli 3 barang 10 rial. Dia kata tu pergi umrah apa semua. Bila dia tahu kata mutawih ni boleh dapat harga special, tengah malam tidur tak boleh kata. Jom Ustaz nak pergi barang. Nak jadi depa punya bodyguard. Yang paling susah ni kadang-kadang ni yang muda-muda ni. Sebab apa? Kalau kita pergi shopping, kalau kita pergi ke Mekah ni, yang gila shopping ni jemaah perempuan, bukan lelaki. Lelaki ni dia tak kisah sangat. Saat ni ada saja saat lagi telefon. Kadang-kadang yang saya pernah jemaah perempuan ajak ayah. Saya kata kita nak pergi berdua tak elok, orang tak pergi jadi gosip pula. Dia kata tak apa. Mak ayah tak okey lah. Dia kata bagi kita pergi. Kata jangan. Kata Ustaz saya nak cari seorang lagi peneman. Saya kata saat ni jadi gosip saat lagi. Kalau mereka nak shopping saja, kita tak mau lah kan. Saat ni jadi isu lain pula. Mereka hantar gambar tiram kata jemaah mutawih taker pula. Saat ni mutawih menggatai pula di sana. Kita tak mau. Sebab mula orang ni kadang-kadang dalam melawak tu jadi benda lain pula kan. Mereka melawak. Saat ni orang kata melawak tu mereka hantar dekat HQ kata mutawih pula pergi menggatai dengan jemaah pula. Pening. Tapi bab melawak ni biasalah. Saya ni pernah baik dengan jemaah. Saya biasa baik jemaah. Saya biasa saya hantar barang dekat Sungai Petani. Saya hantar barang sampai Cik Izzati kata, Haji jangan Haji, takut sekali bini tak pergi terbang dah. Sebab saya baik dengan jemaah. Kadang-kadang jemaah sakit kaki, saya tolong hurut, tolong picit. Jemaah satu bilik kan. Kadang-kadang kita ni biasalah melawak kata. Dia kata betul dia putar melawak, dia kata yang ni lah kata mutawih idaman jemaah bakal menantu. Saya kata pening. Kadang-kadang seronok kadang melawak. Kita ni kadang lepas tu balik sampai airport ni kita minta maaf habis selesai. Cuma dalam Facebook tu kadang-kadang depa tanya habang lah. Kadang-kadang dekat sana tu perkara biasa. Memang melawak dengan budak-budak ni kadang-kadang pergi cari coklat. Kadang-kadang macam dia pergi Taif, kadang-kadang pergi pasar kurma kan, depa bagi coklat ke apa. Kadang-kadang macam pergi Taif saya dapat coklat ke, saya bagi kat jemaah ke budak-budak saya bagi. Saya kata di rumah pun duk ada pun tak termakan benda tu. Pergi buat balik, pergi tak balik. Tak ambil tu Arab bagi juga. Sedekah kat jemaah lah.
ke tu. Yang jemaah yang macam ada yang macam tegak ke. Dia banyak nak dengar kata ke. Dia macam biarlah aku macam tak dengar ke. Ada tak jemaah yang jenis tu. Jemaah yang susah dengar cakap. Hmm. Kita ni kalau bawa budak-budak ni senang siapa? Betul, kalau bawa budak ni senang. Kalau kita buat yang tua-tua ni cukup susah saya kata. Cukup susah kena kita nak tegur cukup susah. Sebab yang ada tu kerana ustaz, saya pernah sekali saya bawa yang duduk dalam jemaah saya tu ustaz. Dia belajar di Yaman, tapi dia pertama kali pergi umrah, dia diam. Lepas sekali dia cakap Arab, saya pun tepuk dahi. Saya kata cik tepuk dahi. Sebab apa? Saya cari dia tak jumpa siapa. Jangan pergi mana. Saya kata nak pergi mana pun beritahu kat saya. Lepas umrah tu 2 hari saya tengok mereka tak ada. Bila dia jalan luar, dia kata tak apa, kami tak pergi. Kami tak pergi. Rupanya mereka dah mereka pergi di Jeddah tu. Saya pun tahu. Oh. Line stack slow ke? Yang saya slow kot. Saya pun dah banyak kali terkeluar ni. Sama sini line slow sikit. Dia jadi slow. Line set slow tu. Tak apa, kita tunggu Sat. Set. Dia masuk dah tu. Sat dia loading, bila dia keluar balik, dia boleh naik balik ni. Tak apa, tunggu Sat. Dia ni internet dia slow. Kau Ustaz tak boleh masuk dah. Kalau tak boleh masuk dah, kita boleh teruskan je. Kita berdua je pun boleh, tak ada masalah. Boleh je, cuma dia Ustaz mesti ada cuma dia line dia slow. Boleh dengar? Dia tengah Line loading. dia slow. Ustaz terkeluar. So Okey, Ustaz masuk tak apa. balik. Okay, tak apa. Saiki mungkin kalau Ustaz masuk Ni balik, dah. tak apalah. Dia masuk balik kan. Ustaz masuk dah. Okey Ustaz. Tengah cakap seorang-seorang. Line so slow kot. Line Ustaz Tu nak kata kalau line tak clear kita pergi kena nasi genap. Tapi lah ni PKP ni nasi genap pun line pun tak pernah clear. Line pun tak pernah clear saya kena tu. Tak apa Ustaz. Saya ni memang kaki merapu. Kalau jemaah kalau duduk dengan saya ni macam ni lah. Tak larang nak gelak. Dalam bas pun tak larang nak gelak. Kerana saya bagi soalan yang kaki merapu. Kena bersembang. Saya kadang-kadang saya buat quiz. Kita pergi. InsyaAllah. Saya ni pernah bagi kuis dalam bas. Jemaah sampai tergelak, sampai bersemuk-semuk ayat leong. Tengah minum ayat bersemuk habis ke depan. Saya bagi soalan, saya bagi satu sebab dalam tu pun ada imam, dalam bas pun ada imam. Saya bagi satu soalan, saya kata kalau boleh jawab soalan saya ni adalah hadiah misteri saya nak bagi. Dia bertanya semua dengan penuh excited lah, penuh ni tanya saya apa soalan yang Ustaz nak bagi kat kami. Saya kata satu soalan paling senang. Dalam banyak-banyak salam, kalau orang bagi salam dekat kita, dalam banyak-banyak orang salam ni, salam apa kita tak boleh nak jawab. Dan salam apa yang kita tak mau didengar.
macam-macam untuk fikir kita. Macam-macam jemaah yang untuk fikir. Kata apa ni salam. Dalam bas lah. Kita pasal dalam bas dia perjalanan tu. Kadang-kadang ke Madinah tu. Dia benar Madinah. Tu kata perjalanan panjang. Kadang kita nak kena merapu. Tidak jemaah akan mengantuk. Lena kita tak tahu nak buat apa. Lepas makan tu semua kan. Saya kata kalau boleh jawab. Saya kata saya bagi hadiah misteri. Saya kata jemaah ni untuk fikir. Mereka kata kami tak boleh nak jawab. Okey, saya kata satu, salam yang kita tak boleh nak jawab bila orang bagi salam kat kita. Saya kata dekat imam, saya kata Haji, salam apa Haji? Haji jadi imam, bila Haji bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, takkan jemaah nak jawab kat belakang. Waalaikumsalam. Saya kata pakai bercamuk habis semayang. Saya kata kalau tengok saya kata kalau di sembahyang Jumaat, kalau tu imam bagi Assalamualaikum warahmatullahi belah kanan, saya bagi Assalamualaikum belah kiri, jemaah cakap Waalaikumsalam ya imam, pi jahanam Jumaat tu. Tu imam tengah tu makan bersombong, dia kata ustaz, dia kata saya tak terfikir, saya kata salamnya tak boleh nak jawab. Saya kata tu imam tak bagi salam tiap-tiap hari dekat masjid, kami tak boleh nak jawab salam. Habis tu dia kata salam yang tak mau, dia kata kalau salam yang tak mau didengar oleh kita ni, dia kata macam kita pi perkuburan bakar, kita pi Jabal. Kalau kita kata Assalamualaikum ya ahli kubur, kalau dia bangkit dia kata Waalaikumsalam, saya ingat saya kata pakai saya lari, dia kata betul kubur hakikat lepas, dia kata ke hotel. Habis jemaah kata Allah kami tak boleh nak fikir, dia kata salam, dia kata kita untuk fikir semua salam nak kena jawab Waalaikumsalam. Dia kata rupanya ada salam je yang kita tak boleh nak jawab. Ada saya ni itulah itulah saya kata kadang-kadang saya ni sembang ni saya kaki merapu saya bang. Memang saya kaki merapu. Kalau jemaah mula tengok saya depa takut sembang saya. Tapi bila depa dah tahu saya punya perangai ni, kata mula nampak serius, bila dah tahu saya kaki merapu lok-lak, saya kata habis jahanam, saya kata. Tapi kita ni macam tu lah, ibadat, tapi kalau kita saja duduk santai-santai tu, ada sajalah benda-benda yang kita nak ni. Kadang-kadang bila kita duduk di atas, macam baru ni saya pergi, saya bawa satu datuk. Memang low profile. Semua tahu komen dalam Facebook pun dia komen, alhamdulillah komen yang ni dia nak makan nasi Arab, nak makan ni. Kalau datuk dengar pun saya cakap pun benda yang betul. Alhamdulillah dapat saya bawa pergi dia tengok nasi Arab, dia tak makan hotel. Orang tahu datuk ni orang tahu VIP lah kan. Lepas tu dia komen kat saya, bila saya tengok komen Facebook dah, rupanya dia pun banyak connection dengan anak Melaka Sultan Kedah. Ada Facebook dia. Dia pun add saya anak Melaka Sultan Kedah ni, kira makna Sultan Abdul Halim punya anak Menakan, kira kalau Fufa lah, tapi pergi sana pun balik dia baik dengan kerabat Sultan Kedah, Datuk. Jadi saya takut juga, saya tengok pasport Datuk sampai sana, dia pun jadi gelong macam saya juga. Dia duduk dengan saya, dia jadi gelong macam saya. Tiap-tiap malam bila saya habis kerja, dia telefon, dia kata Ustaz, dia kata turun Ustaz, kita buat apa. Tiap-tiap malam dia saya kopi sampai tak nak kopi, tak turun Ustaz ni, orang kata saya sombong pula. Tiap-tiap malam sampai saya pun nak segan. Saya nasi Arab, lepas nasi Arab malam saya telefon, dia kata Ustaz malam ni apa ada kerja lagi, pukul 3 pagi sampai subuh kita melepak di bawah meja saya, tidur tak tidur. Tapi alhamdulillah dapat jemaah macam ni. Mula saya tengok saya takut je, tengok dia pun serius saya. Tapi lepas dia duduk dengan saya, dia pun jegelong macam saya juga. Tapi orang kata tapi itulah orang kata kelapi segi skala ni seronok. Dia mutawih ni dia kena ada minat. Dia kena ikhlas dengan jemaah, baru betul. Kalau jadi mutawih ni semata-mata nak pergi sana tak ikhlas, memang jadi susah. Sebab apa? Bila kita fikir ni benda di sana, kita berjadi mutawih ni, benda yang kita bawa jemaah, apa-apa benda yang tak kena, yang kita mistake kita buat, semua akan ambil dekat mutawih. Macam contoh saya kata macam take back, baca lencana, extra kerja yang kita buat lah. Yang tu untuk memudahkan kita. Macam dulu bila saya praktikal daripada dulu sebelum saya masuk dengan tiram, pasport dengan visa saya photostat extra. Bila saya photostat extra, naik tebas tu saya bagi siap-siap kat jemaah. Ni family ni pasport dengan visa kopi, ambil siap-siap simpan.
Pasal apa? Saat lagi kita tak boleh nak tidur malam, kita tak boleh pergi mana. Mereka tu mesej untuk minta pasport kopi, nak buat telefon line. Mereka nak beli SIM card di sana kan. Mereka nak visa dengan pasport kopi. Jadi kita susah kerja. Jadi bila kita dah bagi siap-siap, mereka tak kacau dah kita. Mereka dah ada kopi tu, lagi mereka nak daftar ke apa, mereka pakai yang tu saja. Jadi kita kerja di sini sebelum nak terbang kita kerja banyak, tapi sampai sana kerja kita insya-Allah kita akan minimum kerja kita. Dia kalau macam beli SIM card tu kan, lebih baik beli sebelum pergi sana ke beli waktu sana? Bergantung. Macam malam ni banyak ada yang pakai Celcom. Celcom ada yang package umrah kan. Tapi saya tak pakai package Celcom, saya pakai SIM card Ar Saudi. Sebab dia ada punya low kontra tu, dia ada kelebihan kita pakai Celcom sebab di sini sampai di sana dah boleh pakai. Tapi kalau macam jemaah kalau tak mau pakai yang Celcom tu, dia nak pakai tali nombor Arab, saya tak suggest beli di airport. Saya suruh beli kalau Madinah, masuk Madinah kita tunggu start sampai Madinah, kalau nak mesej ahli keluarga sampai Madinah mesej. Tak payah tunggu kalau terbang nak kelang kabut. Saya kata siapa SIM card tu saya beli di airport. Kita daftar pakai visa, boleh daftar sekali saja. Kalau saat lagi jadi apa-apa masalah terus, masalah kita lah saat lagi jemaah akan cari kita. Dia kata mereka tak boleh SIM card. Mereka akan cari kita nak cari black market. Jadi kerja kita tahun situ terganggu. Sebab mereka ni setiap masa nak kena update FMP di Malaysia ni. Kita kena faham jemaah ni sentiasa nak kena WhatsApp. Gambang mereka tangkap semua nak kena WhatsApp ke Malaysia. Jadi benda SIM card ni kalau nak beli, baik beli di Mekah atau di Madinah, kita habang siap. Kalau beli di Mekah, kalau apa-apa masalah, boleh pergi balik. Sebab book macam Mubali ke Zain ke atau XTC memang ada di Madinah tu, boleh tanya tu di sana. Pasal lain ada problem ke apa. Kalau beli di airport ni, kita nak takkan nak patah balik ke airport. Sebab kalau pergi dekat ni, dia tengok bukan beli dekat mereka tak mau. Tok Arab ni perangai ni pelik sikit. PR mereka. Tapi kalau kata guna yang daripada Malaysia pun okey juga kan? Yang dia macam orang sana beli daripada Malaysia pun okey juga kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak pakai Celcom tak ada masalah. Cuma Celcom ni kalau kita pakai nombor Celcom ni untuk WhatsApp okey, tapi kalau untuk mutawih, saya tak pernah pakai Celcom, saya tak tahu, tapi ada yang putih cakap kat saya, kalau pakainya Celcom ni boleh daripada sini, cuma kalau kita nak telefon, kita telefon Masasar di sana, dia ada masalah sikit. Baik kita pakai nombor Arab, kita telefon Masasar pun senang. Macam saya kena ada nombor ni nak telefon Masasar pun tak ada masalah, kena kita nak telefon dia bebas lambat ke apa nak telefon dia bebas. Sebab mutawih ni banyak nak pakai call pun nak pakai, WhatsApp pun nak pakai. Sebab WhatsApp kita nak update kita punya aktiviti di dalam HQ punya Telegram tu. Kalau kita nak call ni, kalau kita nak WhatsApp driver bas mampu apa, kita nak telefon. Jadi kalau kita pakai nombor Celcom tu, kita nak telefon tu jadi susah sikit. Tak tahulah, saya tak pernah pakai Celcom, saya tak tahu, tapi mungkin Mutawilin boleh bagi feedback lah. Sebab saya nak bagi feedback, saya tak tahulah yang tu. Tapi saya dengar yang Mutawil lain apa, feedback dia yang tu lah, dia pun nak telefon balik driver semua ada sikit gangguan. Okay, sebenarnya nak sambut Ramadan ni kan, Ustaz ada boleh tak Ustaz bagi sikit lah tazkirah ke tentang Ramadan ni, buat daya pagi kita nak sambut Ramadan ni, boleh Ustaz bagi sikit? Okey, insyaAllah, sebab kita kita nak sambut Ramadan lagi 2 hari insyaAllah. Jadi kita nak sambut Ramadan ni, kita duduk di lah ni dah kena musim PKP ni. Musim PKP ni kita lagi 2 hari nak sambut Ramadan. Mungkin ada hikmah kita sambut Ramadan sekali ni, sebab dulu semua bini nak kena buat sorang-sorang. Lah ni bila kita ada dengan bini ni, kita kena buat kerja sorang sikit. Habis tu kita boleh pantau. Dah lah ni solat pun solat jemaah kita imamkan di rumah. Yang tarawih pun jangan lupa kita imamkan keluarga di rumah. Yang mana tak biasa tu kena biasa-biasakan lah untuk nak buat solat tarawih di rumah. Sebabnya ni digalakkan kita buat kerja sikit.
Sebab line tak pernah elok lah Cik Nabila. Ya? Hmm. Line tak pernah nak clear. Hmm. Selamat menyambut Ramadan bagi semua. Tapi mungkin tak ada jemaah tiram dalam ni kot. Ada kot, mungkin tak banyak mungkin. Sebab lah ni tutup. Lah ni kita dah tutup. Sebab lah ni jemaah pun takut nak buat pendaftaran. Sebab dia pun tak tahu bila lagi nak buka. Memang jemaah tu ada, tapi untuk pendaftaran tu orang takut nak daftar. Sebab jemaah tanya pun, sahabat pun mungkin tahun ni Ramadan pun masjid kita tarawih tak ada. Saudi pun dah umur tak ada tarawih. Haji pun kemungkinan tak ada. Jadi mereka tengoklah ni Saudi pun peningkatan mendadak kes. Jadi mungkinlah jemaah pun takut lah ni. Betul. Jadi Sekarang pun pendaftaran dah kurang lah. Jadi tapi insyaAllah mungkin lepas ni lah semua untuk tunggu saja. Tunggu perkabaran dari Saudi. Jadi bulan Ramadan ni, bulannya nak masuk bulan Ramadan ni, kita banyak-banyak berdoa lah agar semoga penyakit-penyakit yang ada ni Allah angkatkan balik. Jadi kita boleh beribadat balik tarawih di masjid. Kita boleh solat jemaah ramai-ramai. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa. Doa lah agar semua seperti sedia kala. Okay. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian ini. Hari ni banyak Ustaz kongsi, padat padu. Semua ada ni. Tak apa, insyaAllah. Ustaz sudi. Okay, insyaAllah kalau kita ada masa lagi, kita boleh kongsi Ustaz. Ya insyaAllah boleh insyaAllah. Tak masalah. Ustaz Faiz ada terbaik. Ustaz Faiz tu kira makna orang lama tu. Saya pun kadang-kadang betul terifik. Ya, okay. Assalamualaikum Ustaz. Tu ada apa lagi? Okay, untuk hari ni setakat saja. Saya nak ucap terima kasih dekat Ustaz. Sebab dah kongsi banyak pengalaman dekat kami. Okay, InsyaAllah kalau ada masa lagi, ada lapang lagi, kita boleh kongsi lagi lah. Dekat boleh insyaAllah. Jemaah-jemaah insyaAllah. Boleh insyaAllah. Kalau jemaah nak minta tip ke, boleh insyaAllah. InsyaAllah. Ustaz ada nak doa ke untuk last kita punya sebelum saya nak tutup? Boleh insyaAllah. Okay. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan perjumpaan ini, kami mohon taufik dan hidayah-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami. Lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, kami mohon kepadamu agar Engkau berkatilah perjumpaan ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala urusan kami dalam menjayakan perjumpaan ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu, kerana sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul dalam perjumpaan ini untuk menimba ilmu, bertukar fikiran, menyumbang buah fikiran serta dapat mengeratkan lagi dan menghubung silaturahim ini. Silaturahim dengan ini dapat memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami dan syarikat tiram serta para tetamu Allah. Ya Allah, ya Zal Jalani wal Ikram, kami mohon kekuatan dari hadrat-Mu, ya Allah, supaya kami hadir pada perjumpaan ini agar dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami mohon perlindungan dengan Kau
dari melakukan segala keburukan. Ya Allah, kurniakan kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut serta muliakan kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Rabbal Alamin. Okay, terima kasih sekali kepada Ustaz dan juga yang menonton, yang tengok. Terima kasih juga untuk tengok live ini. InsyaAllah kalau ada apa-apa lagi kita akan buat live lah. Kita akan update insyaAllah. Jumpa lagi Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah, terima kasih kerana sudi menjemput saya. Alhamdulillah. Amin. Semoga Ustaz dan keluarga dirahmati oleh Allah selalu. Amin. InsyaAllah. Begitu juga kepada semua warga Tiram Travel. Terima kasih saya kepada Tiram Travel Wilayah Utara, terutama kepada Ustaz Haji Bakis, Cik Zati, Cik Amin, dan juga Cik Nabila, Cik Diana. Dan tak lupa juga kepada semua warga Tiram. Ucap terima kasih. Alhamdulillah. Semoga sihat sejahtera. Alhamdulillah. Amin insyaAllah. Terima kasih Haji untuk hari ini. Ya, salam. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.